Hai Cikgu. Ya, hai semua, selamat petang. Selamat petang Tuan Pengetua. Selamat Dengar petang. juga kah suara? Dengar. Dengar juga. Cikgu, kita nak panggil cikgu ke, nak panggil tuan pengetua ke, nak panggil apa ya yang lebih selesa? Panggil cikgu sajalah. Okey, boleh. Dah boleh mula ke? Boleh? Sebelum mula, saya nak tanya, cikgu jelas tak dengar suara kita, suara kami semua? Jelas. Jelas? Okey. Okey, selamat petang saya ucapkan kepada semua. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengetua iaitu Encik Anan, anak lelaki Periasami kerana sudi menerima undangan temu bual untuk kali ini. Sebelum kita meneruskan sesi temu bual kita pada petang ini, saya perkenalkan diri. Saya Wan Nurul Asma binti Wan Harun bersama rakan-rakan saya yang lain dari Universiti Kebangsaan Malaysia yang ingin menjalankan satu kajian mengenai peranan dan cabaran guru dalam meningkatkan prestasi pelajar di sekolah pedalaman. Okey, tujuan temu bual ini ialah untuk dapatkan pandangan ataupun pendapat daripada cikgu sendiri tentang isu ini bagi menyempurnakan tugasan kami dalam kursus sekolah dan masyarakat. Harapnya cikgu tidak keberatan lah untuk berkongsi pada kami pada petang ini. Okay? Sesi temu bual ini kami akan mengambil masa selama 1 jam ataupun kurang bergantung pada inilah kan. Okay. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu. Okay, tanpa melengahkan masa, kami akan menebual cikgu pada petang ini. Sebelum tu boleh saya tahu berapa jumlah pelajar dan guru di sekolah SMK Telaga Pitas itu? Okey, terima kasih. Selamat petang, salam sejahtera kepada semua. Jumlah pelajar di SMK Telaga Pitas buat masa ini ialah 402 orang, termasuk tingkatan 6 ambilan semester 2 seramai 43 orang. Sekejap saya berpindah tempat dulu.
Oke, silakan. Hello. Okay, hello, dengar ke? Dengar. Dengar. Ya, dengar. Cikgu, sebelum kami meneruskan temu bual kami ni, boleh kami berkenalan serba sedikit dengan cikgu lah, sebagai Tuan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Telaga Pitas. Oke. Boleh cikgu ceritakan serba sedikit latar belakang, pengalaman begitu. Oke, terima kasih. Ya, nama saya seperti yang tertera, anak lelaki Priyasami alias Sanandem, bertugas sebagai pengetua di SMK Telaga Pitas, salah satu sekolah yang kira-kiranya jarak paling jauh dari pejabat pendidikan daerah Pitas. Sebelum bertugas di sekolah ini, saya merupakan penolong kanan hal ehwal murid di SMK Kanibungan Pitas selama 8 tahun. Oke. Ya, sebelum memulakan kerja sebagai guru, saya menamatkan pendidikan dengan ijazah sarjana muda Sains Kemasyarakatan, major dalam ekonomi di Universiti Sains Malaysia pada tahun 99 dan telah memohon untuk menjadi guru sandaran, ditempatkan di SMK Pitas pada pada 16 Mac tahun 1999. Jadi menjadi guru sandaran selama lebih kurang 5 tahun. Pada 1 Julai 2003 ditempatkan di SMK Kanibungan, kemudian dilantik sebagai lantikan sekolah untuk penolong kanan kokurikulum. Seterusnya bertukar ke SMK Pitas 2 pada tahun 2007, 1 Julai 2007. Dan di sana selepas setengah tahun dilantik semula menjadi penolong kanan kokurikulum dan seterusnya lantikan hakiki sebagai penolong kanan kokurikulum grade 44 pada 16 September 2010. Jadi selepas itu pada 1 Januari 2012 mendapat kenaikan pangkat sebagai hakiki penolong kanan kokurikulum grade 48 dan sekarang bertugas sebagai pengetua di SMK Telaga grade 54. Jadi itu latar belakang saya. Jadi sebenarnya walaupun sudah dalam tempo 20 tahun menjadi guru, jadi pengalaman saya ini hanya berkisar di dalam satu daerah, yaitu di SMK Pitas saja, di daerah Pitas saja. Oke, terima kasih. Cikgu, kami sangat bersyukur kerana Tuan Pengetua sudi untuk ditemu bual oleh kami. Banyak pengalaman yang cikgu telah ceritakan kepada kami di mana mungkin kami boleh jadikan sebagai inspirasi lah di masa akan datang. Walaupun di daerah Pitas, tetapi cikgu telah berkhidmat dengan pelbagai jawatan di mana saya tahu itu memiliki banyak peranan lah. Dan sekarang cikgu berjaya untuk menjadi Tuan Pengetua di mana kami sangat terinspirasi lah dengan Tuan punya pengalaman. So sebelum melengahkan masa, mungkin kami akan bertanya tentang, mungkin kami akan mulakan dengan temu bual kami lah. Terima kasih Tuan Pengetua kerana sudi perkenalkan diri dan menceritakan latar belakang cikgu.
Ya, oke, silakan. Rasanya tadi kita belum perkenalkan diri kot semua orang. Jadi saya rasa saya ambil kesempatan ni saya perkenalkan nama saya dulu. Nama saya Madiha binti Muhammad Hasri, boleh panggil saya Madiha. Saya berasal daripada Besut, Terengganu dan masih menetap di Besut, Terengganu juga. Mungkin kawan-kawan yang lain juga akan memperkenalkan diri. Saya mulakan dengan Fatin. Fatin boleh perkenalkan diri Fatin? Boleh. Nama saya Fatin Adeha, boleh panggil Fatin. Saya berasal dari Labuan. Saya nama dulu lah. Saya dulu kakak dulu. Izia lah dulu. Oke, saya dulu. Hai Cigo, nama saya Izia Stacy Mining, bekas pelajar Cigo. Saya dari dulu di kita sudah sampai sekarang saja. Selamat tengah hari, nama saya Nirwana binti Muhammad Arafah. Saya berasal dari Lahada Sabah. Boleh panggil Wana. Okey, saya Nur Ilani binti Azlan. Saya berasal daripada Kelantan tapi sekarang menetap di Perak. Boleh panggil Ilani sahaja. Okey, semua orang dah perkenalkan diri. Saya berharap cikgu dapat ingatlah muka-muka kami ni sebelum kita memulakan temu bual ni. Okey, dah ready dah semua? Cikgu dah ready dah? Sebelum kita berbincang lebih detail mengenai peranan dan cabaran guru dalam meningkatkan prestasi sekolah di sekolah pedalaman ni, saya nak tanya dulu dekat sekolah Telaga Pitas ni macam mana prestasi pelajar? Cikgu, mungkin cikgu boleh jelaskan dari sudut co-curriculum dan kurikulum prestasi sekolah. Oke, terima kasih. Baik. Untuk makluman semua, saya ditempatkan di sekolah ini pada 19 Desember 2022 tahun yang lalu, lebih kurang dalam tempo masuk 6 bulan lah berada di sekolah ini. Jadi sekolah ini sebenarnya mempunyai cabaran yang besar karena di dalam 6 buah sekolah yang ada di daerah Pitas, sekolah ini mempunyai prestasi yang agak kurang memberangsangkan lah, sebab dia adalah sekolah yang dikira tercorot di dalam daerah. Dan inilah yang jadi cabaran bagi saya ketika ditempatkan di sini sebagai ketua jabatan. Ya, buat masa ini dari segi pencapaian sekolah ini dia punya grade GPS sekolah lebih kurang 6.17 itu agak rendah sebenarnya, dan satu-satunya sekolah yang masih kepala 6 dari segi GPS. Itu dari segi akademik, dan antara subjek yang menjadi cabaran utama di sekolah ini subjek STEM, matematik tambahan, fisik, kimia, bio. Jadi itu yang menjadi cabaran utama lah sekolah ini. Dan dari segi co-curriculum, sebenarnya sekolah ini kalau dari segi co-curriculum dia mempunyai pencapaian yang agak membanggakan lah. Sebab kalau dari segi olahraga, sekolah ini pernah menghantar wakil dalam acara 400 meter di peringkat kebangsaan. Dan untuk bagian-bagian lain dari segi unit beruniform dengan unit beruniform KRS-nya, kredit remaja sekolah, dia merupakan unit beruniform yang kira terunggul di dalam daerah lah
daerah Pitas. Oke, jadi pencapaian itu agak membanggakan. Baru-baru ini juga sekolah ini mengambil bahagian di dalam solo dan juga duet pertandingan lagu pertandingan lagu patriotik di peringkat daerah, dan untuk kedua-dua itu duet kita menjadi Johan, dan untuk solo kita Naib Johan, wakil dari sekolah ini. So secara keseluruhan memang kita ada cabaran dari segi akademik dan itu sedang kita tangani, dan kalau dari segi pencapaian kurikulum sekolah ini nampaknya boleh bersainglah di peringkat daerah dan peringkat-peringkat yang seterusnya. Ya, itu saja yang saya dapat berikan respon berkaitan perkara tadi. Terima kasih. Tahniah Cikgu atas segala kejayaan yang sekolah baru peroleh, di mana ianya amat membanggakanlah. Saya ingin bertanya kepada Cikgu tentang apakah aktiviti ataupun program yang boleh dilakukan untuk dalam meningkatkan lagi prestasi pelajar sekolah dari segi akademik dan sahsiah lah kalau boleh. Oke, iya. Setelah berada di sekolah ini dalam tempo hampir 6 bulan, saya telah melakukan analisis persekitaran, dan apa yang saya dapati ada 2 faktor utama yang mungkin antara penyebab kepada cabaran yang dihadapi oleh sekolah ini. Yang pertama ialah motivasi pelajar. Oke, dari segi motivasi nampaknya pelajar-pelajar yang ada di sekolah ini disebabkan oleh latar belakang keluarga mungkin yang kebanyakannya adalah kaum nelayan dan ada sebahagian petani. Jadi ada latar belakang ibu bapa yang nampaknya juga dari segi pendidikan masih di tahap yang sederhana. Bila latar belakang seperti ini, motivasi anak-anak di dalam hal pendidikan itu adalah antara perkara yang menjadi cabaran. Oke, ya itu motivasi dari segi pembelajaran lah. Bahkan ketika kita mengadakan mesyuarat agung PIBG pada 21 Maret yang lalu, ada ibu bapa yang tidak mau anak-anak mereka mengambil mata pelajaran STEM di sekolah ini karena bimbang akan prestasi pelajar. Oke, dan yang kedua ialah kehadiran. Dari segi kehadiran, sekolah ini dia ada cabaran untuk mencapai kehadiran yang KPI sama ada negeri atau kebangsaannya itu 95%. Karena kita punya kehadiran secara purata hanya mencapai sekitar 80%, kurang dari 80%. Oke, jadi perkara ini ditambah pula dengan perkembangan pada tahun ini di mana kita punya peruntukan bekalan makanan asrama yang mana sebelumnya sebanyak 310, tetapi pada tahun ini tiba-tiba susut kepada 185 kepala bilangan bekalan makanan asrama. Jadi kita tidak dapat menempatkan pelajar di asrama mengikut keperluan. Jadi itu antara perkara yang menjejaskan prestasi sekolah inilah, sebab dari segi kehadiran dan motivasi. Oke.
Yang ketiga, dari segi infrastruktur. Oke, karena sekolah ini sekolah pedalaman dan pada waktu dia dibina, bekalan elektrik belum ada di kawasan ini, di Kampung Telaga dan sekitarnya. Jadi bangunan sekolah dan bekalan elektrik itu kita hanya mendapat bekalan daripada genset yang disediakan, tetapi genset ini sudah dalam keadaan uzur, so bekalan elektrik di sekolah ini dia agak terhad. Dan kadang-kadang kalau genset ini mengalami kerusakan atau bekalan minyak tidak dapat dihantar disebabkan jalan pengangkutannya yang mencabar terutama ketika musim hujan, jadi bekalan elektrik juga tidak ada. So apa-apa activity yang boleh dilakukan itu agak inilah. So inilah yang kita coba tangani, dan antara perkara yang kita lakukan untuk menangani isu ini, satu ialah kita dalam proses permohonan untuk menambah bekalan makanan asrama. Jadi syukur karena mungkin pada waktu cuti ini, cuti semester dan cuti keamatan ini, balik cuti nanti bekalan makanan asrama kita akan ditambah kepada 360 orang lah. Jadi maksudnya dengan jumlah yang lebih banyak tampung itu, kita mengharapkan bahwa kehadiran pelajar akan lebih baik lagi ke sekolah. Jadi pada masa yang sama, melalui unit bimbingan dan konseling sekolah, kita membuat program-program motivasi bersasar, yang mana kita lihat kepada prestasi keseluruhan pelajar dari segi akademik, kemudian kita buat program mengikut tingkatan. Maksudnya setiap tingkatan kita ada program berfokus dan tidak dibuat secara menyeluruh dari tingkatan 1 hingga tingkatan 6. Tapi program-program itu dibuat khusus, maksudnya kalau tingkatan 1 untuk tingkatan 1 saja, dan begitulah selanjutnya pada tingkatan yang lain. Dari segi sasia, murid-murid di sekolah ini sebenarnya kalau dari segi isu disiplin dan sasia ini kita punya prestasi agak membanggakan. Karena tidak ada isu-isu disiplin yang serius, kecuali konten, itu saja yang, dan isu-isu yang lain tidak berlaku di sekolah ini. Nah, itu kelebihan di pedalaman. Maksudnya dari segi sasia dan isu disiplin kurang. Tetapi yang menjadi cabarannya ialah isu ketidakhadiran lah, itu saja yang berlaku. Disebabkan, saya rasa bukan disebabkan faktor malas atau isu-isu lain yang menyumbang kepada ketidakhadiran ini semata-mata, tetapi lebih kepada latar belakang, kemudahan, dan juga pengangkutan yang menjadi cabaran dari segi infrastruktur yang kurang baik, itu yang menjadi penyebab kepada ketidakhadiran. Jadi itulah yang saya dapat berikan pada cikgu-cikgu semua. Ya, untuk ketidakhadiran ini, antara usaha yang kita buat ialah selain dari yang asrama itu tadi diusahakan untuk memohon pertambahan peruntukan, kita juga buat program ziarah cakna kepada setiap pelajar yang ada isu kehadiran untuk mengetahui apa sebenarnya alasan ketidakhadiran pelajar. Jadi antara yang kita dapati, salah satunya itu ialah disebabkan keadaan kehidupan yang agak
Daif sebenarnya ada pelajar-pelajar yang terlibat lebih suka bekerja. Ada juga dalam kalangan nelayan ini yang lebih suka mencari kunau, kerang. Sebab mencari kerang ini mereka buat pada waktu malam. Kadang-kadang sebab mengikut pasang surut air. Kalau waktu air surut, mereka akan ini. Jadi kebanyakan yang cari kunau atau kerang ini, mereka hanya akan balik ke rumah pada jam 3 pagi, jam 4 pagi. Jadi apabila itu berlaku, itu akan menyebabkan mereka tidak dapat hadir ke sekolah. Jadi itu sajalah yang saya boleh respon untuk persoalan tadi. Harap ia dapat menjawab keperluan cikgu-cikgu. Terima kasih Cikgu, jawaban yang betul-betul panjang dan sangat padat dia punya penjelasan. Dan saya sebagai warga Pitas pun memang saya paham apa yang Cikgu cakap berkaitan semua faktor-faktor. Jadi kalau itu semua penyelesaian dari segi peranan sekolah, tapi kalau dari segi guru, macam mana atau bagaimana cara atau teknik guru menarik minat yang pelajar itu untuk ikut kelas atau program dijalankan. Mungkin cikgu-cikgu ada cara dorang sendiri kah untuk pujuk student dorang untuk join apa program yang dibuat oleh sekolah, untuk dorang masuk kelas. Mungkin cikgu ada ide pasal itu? Oke, terima kasih. Setakat ini sebenarnya kalau pelajar ini hadir saja di sekolah, apa-apa aktivitas sekolah, mereka tidak ada halangan untuk terlibat. Yang menjadi halangan untuk tidak terlibat atau tidak tertarik kepada aktiviti di kelas ialah ketidakhadiran. Itu saja. Jadi apa yang saya lihat di dalam peranan guru ini untuk menarik minat pelajar, mereka mempelbagaikan kaidah pengajaran dan pembelajaran di ke dalam kelas. So, apa yang pihak pentabir buat, kita coba mengupayakan guru-guru ini supaya lebih kreatif dalam melaksanakan PDPC di kelas. So, kita buat program, salah satunya ialah pemerkasaan pengetahuan pengajaran abad ke-21 atau PAK 21 kepada guru-guru. Oke, supaya dapat dipelbagaikan itu aktiviti di dalam kelas semasa PDPC. Pada masa yang sama juga, kita coba dalam proses membudayakan PAK 21 ini, kita coba untuk wujudkan persekitaran kelas yang menggambarkan PAK 21. Di samping kita meletakkan atau melekatkan maklumat-maklumat berkaitan PAK 21 di dalam kelas, kita juga coba memperlengkapi keperluan percetakan yang diperlukan oleh guru. Cabarannya ialah PAK 21 kebanyakannya memerlukan kemudahan teknologi maklumat. Dan bila melibatkan teknologi maklumat, kita memang ada kekangan dalam perkara tersebut karena satu yang saya sebutkan awal tadi ialah bekalan elektrik yang kurang stabil. Pada masa yang sama, capaian internet, talian internet yang ada juga sangatlah terhad. Sebab bila bekalan elektrik tidak berlaku, of course lah, capaian internet itu juga tidak berlaku. Jadi apa yang kita coba usahakan
bila peranan guru seperti itu, untuk menyokong peranan guru di dalam mempelbagaikan aktiviti PDPC di sekolah, pihak pengurusan sekolah sedang dalam rangka sebenarnya sudah berlaku, tetapi pihak Unify ini, TMNet ini, kita sudah melakukan memohon penyambungan Unify, tetapi nampaknya servis perkhidmatan Unify yang ada di sekolah ini masih belum mencapai tahap yang inilah, sebab kita memohon kapasiti yang paling besar 800 Mbps, dan itulah yang disebut oleh technician dari Unify. Tapi yang kita dapat kalau kita tengok speed testnya hanya lebih kurang, maksimum adalah dalam 150 Mbps. Jadi itu antara cabaran. Walau bagaimanapun itu tidak menumpulkan semangat guru-guru. Jadi bila tidak dapat secara atas talian keperluan ini, kita coba untuk coba untuk menyokong dari segi pencetakan bahan-bahan PDPC. So, ya itu sajalah yang kita dapat kongsikan berkaitan perkara tersebut. Terima kasih. Cikgu, saya nak tanya mengenai ICT, masalah ICT. Memang dekat sekolah tu tak ada langsung program yang melibatkan ICT ataupun ada sebahagian je yang melibatkan ICT? Sebab kekangan masalah dari segi internet, infrastruktur, kemudahan-kemudahan yang lain. Ya. Memang tak Ada ada juga- langsung lah. Ada juga kemudahan itu. Tapi kurang. Ya, tetapi sangat terhad lah. Oh, Oke, jadi maksudnya kemudahan kita itu hanya dapat akses sistem-sistem yang diperlukan oleh guru untuk memenuhi keperluan jabatan dan inilah, seperti mengisi kehadiran pelajar secara atas talian dan urusan-urusan lain. Sementara kalau dalam PDPC itu ya memang agak terbatas lah. Mungkin saya letaklah kalau dalam 1 minggu begitu, mungkin ada juga peluang pelajar 1 kali dibawa untuk kelas atas tali. Maksudnya dalam masa proses PDPC itu dapat mengambil atau mencari bahan-bahan di atas talian. Oke. Okey, Cikgu. Sebagai seorang pengetua, seberapa kerat pemantauan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran guru-guru dan bagaimana pengetua membimbing mereka mencapai accountability sebagai seorang guru? Oke, terima kasih. Ya, pemantauan yang kita buat ada 2. 1, pemantauan itu ialah keberadaan guru di dalam kelas. Jadi itu berkaitan dengan accountability lah. Maksudnya dalam 1 minggu pihak pengurusan tertinggi SLT, Senior Leader Team, akan dia mempunyai jadwal untuk membuat pemantauan keberadaan guru di dalam kelas. Oke, itu yang pertama lah. Maksudnya setiap hari pemantauan itu akan memang berlaku disebabkan kita ada jadwal pemantauan. Oke, kemudian pemantauan yang kedua ialah dari segi pencerapan PDPC guru. Yang ini kita lakukan 3 kali dalam 1 sesi persekolahan. Maksudnya 1 tahun lah. Oke, jadi selepas kita buat pencerapan, pengajaran dan pembelajaran guru, itu dibuat melalui penolong-penolong kanan dan juga ketua-ketua bidang mengikut bidang masing-masing, yaitu bidang STEM, bidang bahasa, bidang teknik vokasional atau TVET,
dan juga bidang kemanusiaan. So, selepas buat pemantauan ini, pencerapan ini, kita akan buat perbincangan dalam kalangan SLT dan MLT, senior leader team dan middle leader team, untuk melihat hasil pencerapan tersebut dan membuat program apakah yang menjadi cabaran kepada guru-guru ini dalam pelaksanaan PDPC, dan kita buat program untuk meningkatkan keupayaan guru di dalam PDPC. Jadi kalau misalnya yang sebelum ini, apabila kita lihat ada keperluan untuk mengupayakan pengetahuan guru dalam bidang PK21, jadi kita buat program yang mana kita memanggil penceramah yang berpakaran di dalam bidang tersebut, dengan bantuan SISC Plus dari PPD dan juga JU, jurulatih utama dari luar, untuk kita undang memberikan ceramah kepada guru-guru. Jadi itu yang kita buatlah. Terima kasih. Soalan saya yang seterusnya, Cikgu. Untuk meningkatkan pemahaman murid dalam pengajaran dan pembelajaran, apakah jenis atau alat bahan bantu mengajar yang biasa digunakan dalam sesi PDPC itu? Oke, terima kasih. Ya, disebabkan kalau dari segi macam mana kita membuat penyampaian yang menarik dalam PDPC, itu kita buat pendekatan banyakkan aktiviti pembelajaran PK21. Ada banyak tools di dalam PK21, seperti Think PC, dan Round Robin, dan sebagainya lah. Jadi kadang-kadang ada keperluan untuk buat rujukan secara tes talian, tapi itu kita tidak dapat buat. So, yang dapat dilakukan oleh guru-guru ialah mencetak bahan bantu belajar yang diperolehi daripada melalui rujukan di tes talian dan sebagainya, dan itu yang kita buat laksanakan di dalam guru-guru laksanakan di dalam kelas lah. Jadi setakat ini dari segi keberkesanan kita belum dapat lihat secara keseluruhan, sebab ya baru saja bermula di masa ini bersama-sama di dalam sekolah ini, dan kita juga baru saja buat ujian setara pada minggu yang lalu. Jadi saya belum lihat lagi dia punya keputusan lah macam mana. Dari situ baru kita melihat dan menilai keberkesanan program yang dibuat itu. Jadi nampaknya kebanyakan yang kita dapat lakukan untuk menyediakan bahan pembelajaran yang menarik pelajar ialah selain daripada apa yang ada di dalam buku teks yang berbentuk modul, sebab konsep buku teks yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan pada masa sekarang ini sebenarnya dia berbentuk modul. Jadi tambahan daripada itu kita mencetak bahan-bahan bantu belajar untuk diedarkan atau digunakan pelajar semasa PDPC. Yang lain-lain itu ada juga, kalau misalnya baru-baru ini minggu ini eksperimen yang dibuat oleh guru-guru dengan rujukan daripada pelaksanaan kelas dari YouTube yang dirujuk oleh guru-guru, yang melihat pada macam baru-baru ini mereka buat model pelancar roket menggunakan tekanan angin. So itu antara yang mereka buat lah.
Jadi nampaknya apa yang saya lihat dapat menarik juga pada pelajar daripada pemantauan yang kita buat. Dan yang menyedihkan itu dia punya roket sampai tersadai di bumbung bangunan sekolah lah yang paling tinggi dan tidak dapat diambil lagi. Oke. Okey, saya ada soalan, Encik Pengetua. Sebagai pengetua sekolah, apa lagi peranan yang boleh dilakukan untuk semua pelajar untuk menyertai pembelajaran berterusan dalam meningkatkan persaingan? Peranan dorang dalam penglibatan pembelajaran dari segi persaingan dorang tu macam mana? Peranan untuk tingkatkan student tu bersaing. Oke, terima kasih. Baik. Pertama, apabila kita coba mengubah persekitaran dalam bentuk satu, kalau misalnya pendekatan kita sekarang ini ialah menggalakkan lebih ramai pelajar mengambil mata pelajaran STEM untuk menyahut dasar pendidikan dasar 60-40. Oke, so pertama dari si persekitaran kita coba wujudkan suasana di sekolah ini yang maksudnya kalau pelajar melihat persekitaran dia nampak STEM. Kalau kita membuat penyampaian di perhimpunan, dia dengar tentang STEM. Jadi kita buat selain daripada membuat hepan dalam bentuk banner-banner kecil berkaitan dengan STEM, dalam setiap perhimpunan atau apa-apa perjumpaan yang kita buat, kita mesti buat slot STEM kepada pelajar. Begitu juga dengan guru-guru. So dalam mesyuarat kita buat sama ada staf atau staf keseluruhan atau melibatkan guru, kita mesti sebagai pengetua saya mesti sebut STEM supaya akan menjadi satu budaya dalam pemikiran mereka, oh di mana-mana ada STEM. Oke, jadi itu apa yang kita buatlah itu kalau berkaitan dengan STEM. Satu lagi ialah motivasi. Yang ini yang antara cabaran utama di sekolah ini. Jadi dalam setiap ini kita dengan pelajar, saya menggalakkan guru-guru yang maksudnya dalam kelas itu 2 menit pertama di dalam kelas buat dulu kata-kata motivasi kepada pelajar. Jadi dalam setiap kelas, setiap guru masuk, ya mesti ada 2 menit pertama itu carilah apa-apa bahan atau carilah apa-apa kata-kata ungkapan-ungkapan yang boleh memotivasikan pelajar, menaikkan semangat pelajar. Apalagi kalau di perhimpunan rasmi memang apabila slot pengetua ataupun ada bagian tertentu di mana kita jadwalkan setiap penolong kanan itu dia menyampaikan slot motivasi kepada pelajar. Sama ada itu dari pengalaman penolong-penolong kanan atau pengetua sendiri atau guru-guru yang lain lah. Jadi apabila persekitaran ini dibiasakan dan jadi budaya kepada sekolah, kita belum dapat pastikanlah atau belum dapat ukur keberkesanan apa yang kita lakukan ini, karena dia masih belum ada satu alat yang kita boleh melihat. Tapi saya percaya apa yang kita buat ini kalau dia konsisten dan seterusnya melekat di jiwa seluruh warga sekolah sama ada pelajar atau guru-guru, pasti ada dia punya keberkesanan. Oke, terima kasih. Terima kasih Cikgu atas penerangannya. Saya nak tanya lagi mengenai teknologi sebab tadi Cikgu banyak mention pasal subjek STEM.
subjek STEM ni kita tahu dia sangat menggunakan teknologi. Jadi bagaimana guru-guru ni menghadapi pengurusan teknologi dekat sekolah? Sebab nak guna subjek STEM kena ada teknologi. Macam mana cikgu menghadapi pengurusan teknologi bagi guru-guru yang kurang mahir ni mengenai teknologi? Terima kasih. Iya, kalau saya lihat guru-guru yang ada sekarang ini sebenarnya agak kurang sudah guru yang rabun teknologi lah. Oke, sebab Semua dah pandai teknologi. ya bukan maksudnya sudah pandai lah, tapi kita ada pelbagai bidang teknologi, tetapi setakat ini untuk perkara minima sekurang-kurangnya online dan apa sebagainya teknologi maklumat itu guru-guru ada kemahiran. Oke. Dan saya di sekolah ini, SMK Telaga ini, sebenarnya kebanyakan guru-guru yang ada itu guru-guru baharu dan guru-guru muda yang sangat energetik dan ada latar belakang kemahiran teknologi yang agak berbagai. Sebab itu sebenarnya keperluan guru-guru yang ada dan yang dibekalkan di sekolah-sekolah lah pada masa ini. Dan saya rasa itu adalah dasar yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dalam mempersiapkan tenaga atau sumber manusia guru-guru di sekolah. Jadi ada sedikit ada lebih kurang saya letaklah dalam 20% begitu guru-guru senior yang agak terbatas dari segi teknologi. Tapi saya tidak kurang pasti apa yang maksud Cikgu ini sama ada teknologi yang dirujuk ini khusus kepada teknologi maklumat semata-mata atau cabang-cabang teknologi yang lain juga. Oke, sebenarnya sekolah ini kalau dari segi kemudahan makmal dan sebagainya untuk STEM kemudahan itu ada. Cuma disebabkan sokongan dari segi bekalan elektrik itu yang menyebabkan kemudahan yang ada itu tidak dapat digunakan seoptimal yang mungkin. Oke. Jadi apabila ada segelintir guru yang kalau yang dimaksudkan itu dari segi teknologi maklumat itu kita yang ada cabaran, kita sebenarnya ada bengkel-bengkel lah yang kita buat. Yang mana apabila keperluan guru-guru memahami sistem ini dan bagaimana ia berfungsi, bagaimana guru menggunakannya, kita akan buat in-house training kepada guru-guru di sekolah. Jadi mana-mana guru yang ada kemahiran dalam perisian atau sistem tersebut, so guru itu kita akan minta untuk buat bengkel supaya guru-guru yang kurang berkemahiran ini dapat terlibat sama di dalam pengoperasian sesuatu sistem yang diperlukan dalam proses edisi. Oke, itu yang antara yang kita buatlah. Nah, pada masa yang sama, kalau ada mana-mana, sebab sekarang ini sangat populer dengan program-program seminar dan ini atas talian. Jadi mana-mana program atas talian yang bersesuaian dengan keperluan kemahiran yang perlu guru ada, yang ada kaitan dengan teknologi atau sistem yang digunakan, kita menggalakkan, bahkan kita mewajibkan juga guru-guru untuk mengikuti kursus atau seminar atas talian. Jadi syukurlah pada masa ini, walaupun bukan secara bersemuka, tetapi
seminar yang dibuat atas talian ini sebenarnya banyak membantu. Dan kadang-kadang sambil berseminar itu pengisiannya dalam bentuk hands-on, dan itu lebih memudahkan guru-guru kita untuk terlibat dan seterusnya dapat menguasai apa yang disampaikan itulah. Oke, terima kasih. Cikgu, saya mau tanya, disebabkan oleh beban kerja yang meningkat seperti guru bukan saja menjadi seorang pendidik, tetapi guru bukan saja mengajar, tetapi guru juga perlu melaksanakan penilaian, pentaksiran bilik darjah. Lepas tu guru juga perlu menghadiri hari sukan, hari co-curriculum dan sebagainya. Bagaimana cara-cara guru dalam menangani tekanan atau stres disebabkan oleh beban kerja yang semakin meningkat pada masa kini? Oke, terima kasih. Baik, saya rasa perkara asas di dalam profesion perguruan ini ialah minat. Apabila minat kita di dalam profesion ini asas kepada kenapa kita menceburi profesion perguruan ini, maka apapun yang menjadi cabaran itu kita dapat atasi. Saya melihat kepada beberapa guru tertentu yang mana dia sudah lain lagi mengajar PDPC di kelas, buat ujian, pentaksiran, bilik darjah dan sebagainya. Dan bila kita tengok semua ini sebenarnya guru sekarang ini dia punya 24 jam itu tidak cukup. Oke, kalau saya mengingat kata-kata mendiang Kirpal Singh, dia kata kalau dia bekerja 25 jam sehari. 24 jam hari ini dia terpaksa pinjam 1 jam lagi hari berikutnya untuk supaya dia boleh menyelesaikan semua tugasan itu. Jadi ada guru yang dia punya cara melaksanakan tugas itu bukan saja dia selesaikan apa yang ada di ini, bahkan dia juga terlibat untuk activity yang ada kaitan dengan profesion keguruan, tetapi di luar daripada rutin bekerja di sekolah. Tentunya ada guru-guru yang buat inovasi, bahkan buat pembentangan di peringkat negeri dan kebangsaan, bahkan antara bangsa sekalipun. Jadi kalau kita lihat, bidang tugas guru-guru seperti ini sama dengan semua guru. Sama dengan ini. Tapi inilah kerja guru. So maksudnya kalau kita minat, kalau minat kita ada di sana, maka apa juga perkara yang berlaku dalam proses atau kita punya bidang tugas sebagai guru itu kita dapat lalui semua itu. Memang tidak semua guru ada keupayaan yang sama, kebolehan yang sama. Tetapi apabila kita ada minat dalam membahagikan tugas di kelas, terlibat dengan aktiviti luar kelas, co-curriculum, sukan, penyertaan ini dan sebagainya. Bahkan itu bukan hanya melibatkan tenaga, kadang-kadang kita mengorbankan masa itu satu hal, uang ringgit lagi. Oke. Sebab macam saya menjadi penolong kanan co-curriculum 7 tahun di SMK Kanibungan sebelumnya dan pindah ke SMK Vitas 28 tahun. Maksudnya ada 15 tahun begitu. So, dalam tempo ini saya sentiasa terlibat dengan selain dari di kelas, saya bawa pelajar-pelajar lagi ke penyertaan. Tetapi saya tidak melihat itu sebagai satu beban. Sebab cinta saya kepada profesion ini, bahkan keinginan saya untuk melihat pencapaian pelajar-pelajar saya, itu yang menjadi motivasi untuk saya spend begitu banyak masa dalam profesion ini. Jadi
soal bagi kalau kita memang minat di dalam profesion ini, soal perkara-perkara yang seperti itu tidak beban tugas yang kita pikir sangat membebankan, itu tidak berapa ketara, tidak berapa timbul. Cuma saja sekarang ini isunya ialah ada ramai guru yang kita tidak berapa pasti sama ada dia memang minat profesion ini ataupun dia terpaksa minat kepada profesion ini. Karena dari segi peluang kerja ya, inilah maksudnya dia terpaksa memilih kerja ini. Kalau ada guru yang demikian, dia akan menjadi terbeban, akan merasa beban di dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti di sekolah. Jadi memang sibuk, guru lah yang paling sibuk. Kalau sekarang ini 24 jam itu tidak cukup. Bagi saya, apabila sebagai ketua jabatan, ketua dalam organisasi sekolah, apabila saya melihat guru-guru ini terlalu banyak aktiviti, saya tidak membiarkan mereka. Kalaupun saya tidak terlibat secara langsung, bertugas melaksanakan bersama-sama satu-satu program itu, tetapi keberadaan saya di tempat di mana sedang berlaku program itu saya pastikan supaya saya bersama-sama dengan guru-guru. Walaupun hanya sebagai yang saya hanya perhati jalan-jalan sekeliling bersama-sama, perjumpaan ke kurikulum atau semasa buat latihan sukan di Padang dan sebagainya, saya bersama-sama supaya guru-guru merasa kebersamaan pentabir, pengetua khususnya, itu akan memberi mereka semangat. Oh, pengetua saya pun ada di sini. Jadi mereka tidak rasa bersendirian atau dibiarkan membuat satu-satu tugasan itu begitu saja. Keberadaan saya bukan untuk membuat pemantauan, tapi keberadaan saya itu dalam bentuk saya mau bersama-sama dengan guru-guru. Jadi itu cara saya lah di sekolah untuk supaya guru-guru mendapat motivasi. Oke, dan saya tidak akan sebagai ini saya tidak akan bila bersama dengan guru-guru tegur mereka apa-apa yang ini pasti begini atau saya tidak mau buat yang itu. Yang saya mau ialah kalau mereka suruh buat yang ini, saya pun ikut membuat apa yang mereka arah bersama dengan pelajar. Supaya pelajar juga merasa yang mereka, pengetua pun ada di sinilah. Mereka pun bersemangat. Guru-guru juga begitu. Saya tidak mau yang bila saya datang di sana, pengetua ada ini, biasanya dia banyak komen ini, itu saya tidak mau. Jadi itu yang saya lakukan lah. Terima kasih. Kami berharap suatu hari nanti kami dapat pengetua macam Cikgu. Terima kasih Cikgu menjawab soalan saya. Ya, sama-sama. Oke, Cikgu. Jadi saya ada soalan. Saya mau tanya apa pendapat Cikgu tentang perbedaan mengajar secara atas talian dan bersemuka. Sebab kalau dulu kan sisi pengajaran dan pembelajaran dia ini dibuat selalunya secara bersemuka. Tapi sebab 3 tahun lepas itu kan ada COVID datang. Jadi mesti macam dunia pun terkejut. Jadi sistem pendidikan pun ikut ya terkejut. Jadi semua pun macam huru-hara. Jadi sampai sana pengajar sisi PDP itu pun terpaksa dibuat secara atas talian. Jadi apa pendapat Cikgu tentang perbedaan mengajar atas talian dan bersemuka? Oke, terima kasih. Ya, pertama perbedaan atas talian dan bersemuka ini ialah kalau atas talian, sebenarnya kalau bila kita ini bercakap tentang pedagogi pengajaran guru ini, kita perlu melihat kepada kepelbagaian pelajar yang kita ajar itu. Jadi
Kalau secara bersemuka, kita dapat melihat reaksi dan respon pelajar, sama ada itu dalam bentuk air muka atau gerak badan yang boleh kita baca, sama ada mereka itu paham atau tidak penyampaian kita. Tapi kalau secara atas talian, ditambah lagi kalau lain yang putus-putus, nah kita tidak dapatin. Dan pembelajaran bersemuka ini lebih berjaya dalam bentuk dua hal. Maksudnya guru menyampaikan, pelajar memberi respon. Tetapi kalau secara atas talian, masih berlaku dua hal, tetapi dia agak terbatas. Maksudnya pelajar juga, bila kita tidak dapat melihat secara langsung pelajar itu, maka mereka boleh dari segi kawalan kepada kelas itu tidak berlaku sepenuhnya lah. Oke, jadi pengalaman saya dalam melaksanakan pembelajaran atas talian ini, saya rasa dari segi keberkesanan itu memang ada beza. Oke, keberkesanan bersemuka itu lebih baik. Sebab kita dapat membuat penyampaian pembelajaran kita mengikut tahap-tahap pelajar di dalam satu kelas. Oke, pembelajaran berfokus itu kita dapat laksanakan. Tetapi kalau atas talian, walaupun mungkin kita ada dapat tahu PSE pelajar, pengetahuan sedia ada pelajar dan latar belakang pelajar itu, tetapi ada kekangan lah dalam melaksanakan PDPC. Dan saya lihat prestasi pelajar saya semasa sebelum COVID itu dan semasa selepas COVID ini, ada beza lah, dia punya quality dan juga pencapaian. Saya rasa lebih baik yang bersemuka daripada yang atas talian. Jadi itu saya punya respon lah berkaitan dengan perkara itu. Ya mungkin ada setengah penyampaian atau pembelajaran itu sesuai untuk digunakan dalam bentuk atas talian, tapi ada juga yang memerlukan bersemuka. Oke. Jadi terutama pembelajaran yang memerlukan banyak latihan dan bimbingan, jadi lebih baik bersemuka daripada atas talian. Oke, terima kasih. Menjawab soal. Menjawab soalan. Okey, baik. Tuan Pengetua, okey, sebagai seorang pendidik, apakah harapan cikgu mengenai sistem pendidikan negara kita pada hari ini dan juga pada masa akan datang? Okey, terima kasih. Ya, saya melihat bahwa satu-satu sistem pendidikan bagi sesebuah negara itu seperti apa yang disebutkan oleh seorang tokoh berkaitan dengan demokrasi, yaitu Francis Nyerere. Dia kata, demokrasi must be a native flower. Maksudnya demokrasi itu perlu disesuaikan dengan bagaimana budaya dan sesebuah negara. Jadi saya berpandangan bahwa pendidikan juga seharusnya begitu. Kita boleh melihat kepada sistem pendidikan negara-negara lain, tetapi kita juga harus melihat kepada persekitaran dan budaya negara kita sendiri
supaya sistem pendidikan itu bersesuaian dan bertepatan dengan keperluan negara kita. Oke, jadi kita tahu juga sekarang ini persaingan atau keperluan mendesak di dalam STEM. Oke, jadi sains, teknologi, engineer, dan matematik itu. Sebab itu keperluan di mana kita bersaing secara global. Tetapi dalam masa yang sama, STEM itu harus STEM yang sesuai dengan persekitaran kita lah. Ya, harapan saya apa yang berlaku dalam negara kita ini, saya rasa konsistensi dalam pendidikan itu agak ada cabaran lah. Oke, kalau kita lihat dari sejak dekade sampai sekarang, nampaknya sekarang ini terlalu banyak perubahan-perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan yang ada di negara kita ini. Jadi apabila sesuatu itu sentiasa berubah, dia ada pro dan kontra. Kebaikannya mungkin kita dapat mengejar persaingan. Tapi pada masa yang sama, kita tidak tahu sejauh mana kita dapat mengejar kalau terlalu kerap berubah. Oke, jadi itu yang saya mengharapkan bahwa sistem pendidikan kita ini dapat menjadi satu sistem pendidikan yang bersesuaian dengan apa yang kita ada di dalam negara kita Malaysia inilah. Oke, terima kasih. Pengetua, saya ada soalan terakhir dari kami semua. Apakah nasihat dan cadangan pengetua kepada guru-guru baharu dan bakal guru insyaAllah kami ini yang akan menceburi bidang pendidikan? Apa nasihat dan cadangan pengetua? Oke, terima kasih. Baik. Yang pertama, pastikan kita apabila mau jadi guru, seberapa banyak cabang ilmu, bidang ilmu di dalam pendidikan itu kita bersedia. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya sebut juga yang saya sebut sebelum ini, yaitu minat. Oke, dan yang ketiga, kita perlu sadar bahwa sebagai guru, sebenarnya peranan kita untuk membantu, memajukan, menyediakan sumber manusia kepada atau aset modal manusia kepada negara ini sangat besar. Oke, jadi apabila peranan itu kita sadari bahwa ia terlalu penting, maka kita akan cukup berhati-hati, cukup bertanggung jawab, cukup berintegriti, dan menjaga accountability di dalam posisi kita sebagai seorang guru. Jadi itu bukan mudah, Tapi saya percaya kalau kita punya minat di situ dengan bekalan ilmu yang kita ada itu, kita dapat melaksanakan peranan kita sebagai pendidik dengan sempurna, sebagaimana apa yang kita ada, yang kita persiapkan untuk masuk di dalam profesi ini. Terima kasih. Baik. Dengan jawapan soalan tadi, maka berakhirlah sesi Voice Bicara kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri temu bual kita, izinkan saya membaca serangkap pantun khas untuk Tuan Pengetua. Hendak berburu keluar kota, hendak berburu
keluar kota, seluas alam bumi terentang. Tanpa guru siapalah kita, ibarat malam tanpa bintang. Mudik ke hulu mencari palas, buat ketupat di hari raya. Jasa guru tidak terbalas, mendidik kami sehingga berjaya. Terima kasih. Okey. Okey, semoga segala harapan cikgu dapat direalisasikan dengan lancarnya dan kami dengan berbesar hati ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu kerana sudi memberikan peluang keemasan ini kepada kami untuk menembung bual seorang pemimpin sekolah yang begitu hebat dan cemerlang bagi saya. Dan saya sudahi. Terima kasih sekali lagi dan jumpa lagi. Okey, terima kasih juga kepada Cikgu, rasanya masih tidak terlambat lagi untuk kami mengucapkan selamat Hari Guru kepada cikgu. Semoga jasa dan bakti cikgu dapat melahirkan lebih ramai lagi anak bangsa yang berjaya. Okey, cikgu, terima kasih. Ya, Daripada terima kami, Selamat Hari Guru. Terima kasih Cikgu. Cikgu Selamat kami Hari mau Guru, bergambar Cikgu. dulu. Thank you. Okey, baik. Bagi saya peluang kata-kata terakhir. Boleh. Okey, boleh cikgu. boleh. Jadi, satu, saya memohon maaf seandainya masa panjang kita bertemu bual ini, saya tidak dapat memenuhi apa yang cikgu-cikgu sekalian perlukan. Saya pun sebenarnya saya tidak juga mendapat maklumat yang cukup apa yang perlu saya bersedia di dalam kita punya program temu bual ini. Jadi ya, terima kasih dan saya harap kita santai saja dan Anda semua dapat maklumat yang diperlukan untuk tugasan-tugasan cikgu-cikgu semua. Jadi selamat berjaya, selamat menjadi cikgu. Terima kasih Cikgu. Setakat ni semua Terima dah kasih. jawab dah menjawab Terima soalan kami kasih. kerana dan cabaran. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Kita nak cikgu. ambil gambar semua. Ambil Okey. gambar. Cikgu, Cikgu, kami mau sekejap ambil gambar. tau nak ambil gambar jap. Okey. Buka kamera semua. Okey. Madi belum buka. Sudah Dah buka dah. Kejap. Sekejap. Dia nampak Madi. Yang satu lagi. Satu lagi. Kejap. Okey, boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Selesai. Okay, terima kasih Cikgu. Okey. Terima kasih Okey. Cikgu. Terima kasih cikgu. Selamat pagi Cikgu. Selamat pagi saya. Okey, sudah bahkan? Sudah. Sudah cikgu. Sudah. Beri bantuan tadi awal tadi. Ada masalah.